Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, alhamdulillah kita bersama lagi geng. Okey, hari ni aku nak bawa isu pasal apa? Pasal ahli parlimen Kuala Kangsar, pengkhianat. Yang dikatakan oleh puak-puak Parti Bersatu, puak-puak Perikatan Nasional, parti PAS, parti yang ada di dalam pembangkang sekarang ni. Mereka marah sangat-sangat kepada ahli parlimen Kuala Kangsar kerana keluarkan kenyataan menyokong kepimpinan Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lepas tu, daripada pihak Kerajaan Perpaduan dan juga penyokong-penyokong tegar daripada Pakatan Harapan ke, daripada Barisan Nasional, parti-parti di dalam kerajaan hari ini, alhamdulillah okey lah. Kita pun seronok sebab kembali ada 2/3. Jadi pelbagailah spekulasi yang dikeluarkan mengatakan dia ni diugut kan, seperti mana Hamzah Zainuddin keluarkan kenyataan katanya diugut, dipermacam-macam, ada tycoon lah yang ugut, akan dituduh rasuah lah, akan dibuat macam-macam kepada ahli parlimen Kuala Kangsar. Disebabkan itulah ahli parlimen Kuala Kangsar memberi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Tapi sampai hari ni belum ada lagi laporan polis yang dibuat kepada tak kiralah SPRM ataupun Polis Diraja Malaysia di sebalik ugutan yang kononnya kata ada ugutan. Dia keluarkan kenyataan mengatakan ahli parlimen Kuala Kangsar ni diugut. Sebab itulah ahli parlimen Kuala Kangsar bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Daripada geng-geng atau budak-budak Perikatan Nasional tak ada seorang pun yang sudah buat laporan polis. Okey. Alasan dan juga sebab yang diberikan oleh ahli parlimen Kuala Kangsar adalah peruntukan. Disebabkan dia tahu kos sara hidup ni tinggi dan juga rakyat dekat parlimen Kuala Kangsar pun makin ramai kan. Disebabkan memerlukan kewangan, sebab itulah dia memberi sokongan. So sekarang ni pula hanya Syed Saddiq saja yang berunding dengan Timbalan Perdana Menteri 2 untuk soal peruntukan. Malah Syed Saddiq pun dia tidak mengajak parti-parti lain supaya jom kita pergi berbincang dengan Timbalan Perdana Menteri. Sampai hari ni hanya Syed Saddiq seorang je. Tapi kalau fikir balik Syed Saddiq, dia hanya lepaskan kekak dia. Dia tak mengajak kawan-kawan hak yang lain. Tapi kita boleh tengok jugalah agenda-agenda di sebalik Perikatan Nasional, Ketua Pembangkang. Apa yang aku nampak, apa yang aku faham, sengaja mereka tak mau berunding. Sengaja. Sebab apa? Mereka nak buat satu persepsi kepada pihak kerajaan, mengatakan pihak kerajaan ni duk tak bagi peruntukan kepada pembangkang. Sedangkan kerajaan dah letak jalan, dah letak cara untuk mereka nak dapatkan peruntukan. Tapi masih sampai sekarang mereka tidak berunding dengan pihak kerajaan. Mereka tak perlu berunding dengan Anwar Ibrahim. Mereka tak perlu berunding dengan Zahid Hamidi. Dia hanya perlu berunding dengan Timbalan Perdana Menteri 2 yang Wabi Fazilah daripada GPS. So sampai hari ni mereka tidak berunding. So apa yang aku nampak, tindakan daripada ahli parlimen Kuala Kangsar tu bagus. Sebab apa? Sebab dia fikirkan rakyat dia. Sebab dia macam mana cara untuk dia nak fikir rakyat dia. So perlulah buat satu tindakan supaya dia boleh dapatkan duit untuk dia keluarkan duit tu kepada rakyat dia. Jadi aku akan bawa video 3 video soal ahli parlimen Kuala Kangsar. Jomlah sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh sahabat ni. Jom sama-sama kita dengar. Inilah yang dipanggil pengkhianat. Orang macam ni lah dipanggil pengkhianat kepada parti mereka sendiri. Kita digemparkan semalam dengan berita yang sangat mengejutkan, iaitu ahli parlimen Kuala Kangsar yang berbahagia Datuk Iskandar Zulkarnain telah pun menyokong penuh kepimpinan Kerajaan Perpaduan ataupun menyokong penuh kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah ini menjadi salah satu punca yang membuatkan beliau dicop mohor sebagai pengkhianat ataupun beliau dicop mohor sebagai khianati parti? Pada tahun 2020, penduduk di Kuala Kangsar adalah seramai 100,775 orang. Itu yang telah dikeluarkan oleh My Local State Kuala Kangsar 2020. Jadi pada tahun 2022 dan akan datang 2023, adakah
penduduk di situ mengurang. Semestinya penduduk di situ akan meningkat. Jadi tindakan Datuk Iskandar Zulkarnain ini adalah tindakan yang bijak bagi pandangan saya. Sebab kita semua sedia maklum apabila kerajaan kita telah membuka peluang kepada pembangkang untuk berunding mendapatkan peruntukan untuk setiap ahli parlimen. Tetapi bahagian pembangkang tidak berunding sama sekali bersama dengan kerajaan Malaysia. Jadi bagaimana untuk ahli-ahli parlimen yang lain membantu, memberi khidmat bakti kepada rakyat mereka? Jadi anda kena faham, sebagai ahli parlimen, mereka perlu bijak untuk mengatur strategi dan mereka perlu bijak bagaimana untuk menyelamatkan rakyat Kuala Kangsar. Bila semalam saya baca komen, banyak komen yang mengatakan kepada beliau, kepada yang berbahagia Datuk Iskandar Zulkarnain ini adalah pengkhianat. Beliau dicomoh sebagai khianati parti dan mementingkan keuangan berbanding kesetiaan kepada parti. Anda kena faham, kesetiaan ini, adakah kita nak menjaga seorang ataupun kita nak menjaga ratusan ribu orang? Jadi kepada tindakan beliau adalah tindakan yang sangat bijak apabila beliau menyokong kepada kerajaan perpaduan supaya beliau dapat dana dan juga beliau dapat membantu rakyat Kuala Kangsar. Dan saya nak nasihat kepada ahli-ahli parlimen yang lain. Ini nasihat peribadi saya kepada anda. Kita boleh setia kepada parti kalau parti tersebut boleh membantu kita. Sebab nawaitu kita jadi ahli parlimen, kita nakkan khidmat bakti kita disalurkan kepada seluruh rakyat yang kita pimpin. Tapi kalau ketua parti kita sendiri pun tak boleh membantu kita, bagaimana untuk kita nak menggerakkan fenomena nak membantu rakyat? Ini menjadi masalah kepada kesetiaan yang mereka tak faham. Kesetiaan itu maksudnya apa? Jadi pada pandangan peribadi saya, sepatutnya ahli-ahli parlimen yang lain di sebelah sana, di side pembangkang, anda perlu bijak. Kalau seandainya anda mengharapkan kepada ketua parti pun tak boleh bergerak, ketua parti pun tetap dengan prinsip dia, tidak mau berunding bersama dengan kerajaan. Jadi adakah kita nak abaikan tanggungjawab kita? Dan anda kena ingat, amanah yang Allah bagi kepada kita untuk kita membantu rakyat kita. Kita dapat jawatan yang cemerlang, kita dapat jawatan yang hebat sebagai ahli parlimen. Takkan kita asyik nak main isu kami tak ada peruntukan, kami tak ada peruntukan. Rakyat merana, rakyat susah, harga barang naik. Jadi bagaimana untuk kita bantu rakyat? Jadi anda kena faham, tindakan yang berbahagia Datuk Iskandar Zulkarnain ini adalah untuk menyelamatkan rakyat beliau, bukan menyelamatkan diri beliau, bukan menyelamatkan duit poket beliau. Beliau bertindak untuk menyelamatkan Kuala Kangsar tersebut. Sebab di sana pun ramai lagi pelajar-pelajar luar bandar, pendapatan luar bandar untuk diselamatkan. Mungkin setengah pihak akan mengatakan saya ni adalah penyokong tega kepada Datuk Iskandar Zulkarnain. Sebenarnya tidak. Saya tertarik dengan beliau apabila berita beliau keluar semalam. Saya melihat daripada sudut TikTok beliau banyak mempertahankan pendidikan pelajar-pelajar di luar bandar. Dan pada saya ini adalah tindakan yang sangat bagus. Sebab anak-anak muda ini adalah generasi yang baru. Sampai bila kita nak ada ahli parlimen kan? Nanti kemudian hari anak-anak muda ni lah yang akan menggantikan tempat kita. Jadi saya tertarik untuk melihat, mengkaji mengenai dengan beliau. Beliau banyak program yang beliau nak buat. Di antaranya saya boleh jelaskan kepada anda sebagai rakyat Malaysia, di antara program 5P yang beliau akan laksanakan adalah pendidikan dan pembelajaran anak tempatan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, peluang pekerjaan dan kebolehpasaran anak muda dan wanita. Okey, dan yang ketiga, beliau merancang untuk pelancongan perusahaan kecil dan sederhana PKS dalam sektor pelancongan. Yang keempat, pemekasan golongan OKU dan juga warga emas. Dan yang terakhir adalah pertanian moden dan juga mampan. Jadi cuba anda fikirkan, kalau beliau tidak ada peruntukan, beliau boleh ke melaksanakan program-program tersebut? Ini di antara salah satu manifesto yang beliau telah taburkan kepada rakyat Kuala Kangsar. Jadi rakyat Kuala Kangsar, mereka tak nak tahu apa isu dalaman. Mereka nak tahu apabila kami undi ahli parlimen, anda dah menang, anda perlu laksanakan apa yang anda janjikan. Itu yang mereka nak tahu.
rakyat ni kami tak ada masa nak dengar cerita-cerita dalaman ni. Cuma kami nak tahu apa pelaksanaannya. Jadi kepada beliau dah merancang baik program-program ini, tetapi beliau tidak ada peruntukan. Adakah beliau tetap nak setia dengan orang kata, oh tak apa, kita tawakal tu Allah, kita setia, nanti rezeki itu datang kemudian. Pada saya, apabila ada peluang dan juga tindakan yang boleh menyelamatkan rakyat Kuala Kangsar, ini adalah tindakan yang paling bagus. Sebab beliau tak fikir soal beliau akan dihentam, beliau tak fikir beliau akan dihina, beliau tak fikir beliau akan difitnah. Beliau hanya fikir adalah untuk menyelamatkan rakyat Kuala Kangsar. Itu yang paling utama prinsip beliau sekarang ni. Jadi pada pandangan saya kepada rakyat jelata Kuala Kangsar, anda telah memilih pemimpin yang betul, pemimpin yang berani. Inilah yang kita mahukan. Pada saya, ini adalah pemimpin yang berani mengorbankan diri beliau untuk menyelamatkan anda semua sebagai rakyat Kuala Kangsar. Beliau bertindak seperti ini, saya pasti bukan sehari dua beliau fikirkan. Beliau fikir dah lama dah, okey, untuk merancang perkara ini. Sebab beliau fikir kalau beliau tunggu lagi, beliau tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dan juga amanah yang Allah bagi kepada beliau. Jadi kita sebagai rakyat Kuala Kangsar, kita menyokonglah tindakan beliau dan jangan kecam. Jangan kecam ahli parlimen kita, jangan kecam beliau. Beliau bertindak dengan cara yang betul, dengan saluran yang betul. Dan nasihat saya yang terakhir kepada ahli-ahli parlimen yang lain, pada saya, sudahlah kita main isu tak ada peruntukan, tak ada peruntukan. Kita dah ada peluang. Okey, yang berbahagia, Perdana Menteri dah bagi peluang untuk berunding. Kita berundinglah cara baik. Janganlah kita terlampau pegang sangat pada prinsip kita ini. Bila kita pegang prinsip kita, kita mengorbankan ramai rakyat di belakang. Ramai mereka yang memerlukan. Berapa ramai rakyat yang susah, yang merana sekarang ini. Jadi janganlah kita fikir soal duit poket kita. Dan saya nak bagi tahu begini saja. Kepada ahli-ahli parlimen yang lama, anda mungkin dah ada simpanan anda. Apa jadi kepada ahli-ahli parlimen yang baru? Mereka tak belajar lagi selok-belok kanan dan kiri. Okey, jadi tolonglah, janganlah disebabkan anda terlampau pegang pada prinsip nak selamatkan diri, anda korbankan generasi-generasi yang baru ini, ahli-ahli parlimen yang baru ini. Pada saya, kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya kita bersatu untuk memadukan lagi kemajuan negara kita. Jadi pada saya, kepada seluruh rakyat Kuala Kangsar, tahniah saya ucapkan, anda telah memilih pemimpin yang betul dan teruskanlah menyokong tindakan ini sebab beliau, saya pasti beliau akan membuat tindakan yang bijak, akan memberi peruntukan yang cantik kepada Kuala Kangsar dan membantu rakyat-rakyat Kuala Kangsar. Cuba kau bayangkan apalah perasaan Muhyiddin Yassin dengan Hadi Awang sekarang ni. Sebab apa? Sebab kau bayangkan, dia orang ni merancang nak jatuhkan kerajaan daripada awal tahun lagi. Daripada awal tahun, kejap bulan 3, lepas tu lepas Ramadan, lepas raya haji, bulan 8 paling famous, lepas tu bulan 9, bulan 10. Last kau tahu apa yang jadi? Last ahli parlimen daripada dorang tu yang lompat masuk kerajaan, ahli parlimen Kuala Kangsar. Kau nampak tak? Aku dah jadi Hadi Awang kan. Aku sorok muka aku tak keluar dah dekat berita apa semua. Malu, Mat. Malu. Kau bayangkan, kita nak jatuhkan kerajaan, tapi askar kita sendiri yang pergi duduk belah sana. Tu Kuala Kangsar. On the way nanti dengan cerita Gerik pula. MP Gerik. Aku tak tahulah betul ke tak, tapi ada desas-desus dah. Okey. Jadi kepada walaun-walaun tu yang masih lagi ada mengharapkan kerajaan akan tumbang kan. So sudahlah. Okey. Kerajaan tak akan tumbang, tetapi kerajaan akan semakin kukuh 2/3 di bawah kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey? Salam perpaduan. Kita semua harus mengutuk intimidasi politik yang dikenakan ke atas ahli parlimen Kuala Kangsar sehingga beliau terpaksa mendahulukan rakyat dan membelakangkan parti. Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah mengatakan bahawa Kuala Kangsar telah ditekan dan didesak oleh seorang tycoon bergelar Tan Sri untuk menyokong PMX serta dijanjikan habuan wang ringgit dan kedudukan dalam beberapa syarikat. Persoalannya, setakat hari ini, berapa ramai ahli parlimen kerajaan dianugerahkan oleh PMX untuk memegang jawatan di mana-mana syarikat? Tiada.
jangan kita lupa kepada Ketere, kerana perjuangan Ketere dan Kuala Kangsar untuk mendapatkan peruntukan ke atas kawasan parlimen mereka adalah sama. Seperti Kuala Kangsar katakan bahawa keputusan menyokong PMX adalah kerana rintihan pengundi kawasannya yang terbiar dan ketinggalan hanya semata-mata perbalahan naratif politik. Maksudnya, pembangkang masih berdegil tidak mahu menghadap TPM2 untuk berbincang mendapatkan peruntukan. Ingat, peruntukan ini bukan hak tetapi tanggungjawab. Setiap tanggungjawab harus dilaksanakan dengan betul, barulah ia boleh diluluskan melalui badan penyelenggara yang berkhidmat untuk rakyat. Kita semua harus Okey geng, alhamdulillah geng. Itulah serba sedikit video-video untuk aku nak berkongsi bersama hampa. Sekarang ni hampa boleh tengok kan. Apabila ahli parlimen Kuala Kangsar memberi sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, pelbagailah kan, disebabkan Perikatan Nasional dia malu. Sebab selama ni dalam masa 9 bulan 10 bulan ni depa berusaha untuk menumbangkan, untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahu-tahu gagal, tidak berjaya untuk menjatuhkan kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah orang-orang daripada puak-puak depa pembangkang pergi menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, pergi bersetuju menerima Datuk Seri Anwar Ibrahim. Demi apa? Demi nak dapat peruntukan. Disebabkan Datuk Seri Anwar Ibrahim dah offer dah berbulan-bulan. Kalau hampa ingat, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan apabila sidang parlimen yang pertama, Datuk Seri Anwar Ibrahim dah bercakap soal peruntukan. Datang berunding. Sehingga hari ini dia tak main berunding. Dan pada pendapat aku, seperti mana berada tadi dia ada cakap soal ahli-ahli parlimen yang dah lama, yang dulu dia pada jadi menteri, dia pada puluhan tahun menjadi wakil rakyat, puluhan tahun menjadi menteri dan juga dia pada ada kedudukan tu terlalu lama. Seperti siapa? Kita ambil yang menjadi menteri yang dapat kedudukan sewaktu Perikatan Nasional sebelum pembubaran parlimen pada tahun lepas. Kita ambil siapa dia? Muhyiddin Yassin. Bayangkan berapa puluh tahun. Of course, dia akan ada simpanan dia. Dan dia sebagai Perdana Menteri dan projek sampai anak menantu pun berlari daripada Malaysia. Kan? Hamzah Zainuddin, sakau minyak. Anak-anak ada sakau minyak. Anak ada sakau minyak. Kes hak yang minyak ni. Cuba hampa tengok. Kan? Langsung dia tak bersuara pun. Dia tak ada pun pergi berunding. Of course, dia ada simpanan. Sebab tu dia buat tak tahu. Kan? Dulu dia jadi menteri dalam negeri, babe. Menteri dalam negeri puluhan ribu, tak tahulah jutaan peruntukan untuk seorang menteri itu. Kan? Siapa dia lagi? Hadi Awang, Duta Khas Bertaraf Menteri. Cuba tengok dah sepanjang belanjawan ni pun dia tak hadir pun dengar belanjawan apa yang dibentangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Apalah nasib rakyat di Parlimen Marang. Jadi apa tengok lagi macam beberapa orang langsung dia tak sebut pun soal-soal peruntukan. Yang hanya menyebut soal-soal peruntukan ni ahli-ahli parlimen baru. Dan seorang lagi Syahidan Kasim. Syahidan Kasim dulu tak pernah jadi pembangkang nak abang pergi ke apa. Puluhan tahun menjadi kerajaan. Puluhan tahun dapat peruntukan. Puluhan tahun ada duit yang banyak. Tiba-tiba sekarang ni duit tak masuk, peruntukan tak ada, tapi menjadi wakil rakyat, menjadi ahli parlimen tapi duit tak cukup. Jadi orang-orang yang dah lama duduk di dalam parlimen, dia duduk dapat kuasa, dapat tempat, dia akan ada simpanannya. Of course, bayangkan puluhan tahun babe menjadi wakil rakyat, sebulan-sebulan 20,000, 30,000 gaji tau untuk gaji sahaja. Jadi itulah pada aku tindakan ahli parlimen Kuala Kangsar sangat-sangat baik untuk menyelamatkan rakyat dia, untuk menjaga imej dia seperti mana anda kata pembangkang. Daripada dulu tak pernah dapat pun peruntukan. Bayangkan Pakatan Rakyat dan juga Pakatan Harapan 10 tahun, 15 tahun. Bayangkan dekat negeri Pulau Pinang, Selangor, bayangkan 15 tahun tidak dapat duit daripada kerajaan pusat. Memang tak ada duit, memang tak dapat. Tapi bijak mencari duit, bijak berbisnes. Cuba hampa tengok ahli parlimen sekencan. Kalau hampa pergi dekat pusat khidmat dia, Allah, parcel bungkusan untuk dipos ni banyak. Kan? Sehingga kan bayangkan dia bijak buat duit dan
apabila duit peruntukan daripada kerajaan negeri Selangor dah habis dah, dengan duit perniagaan dia untuk bantu rakyat, untuk bubuh tar, untuk buat kerja, duit bisnes dia sendiri dia korbankan untuk rakyat sekincan. Kita nak yang macam tu, ahli parlimen yang bijak cari duit, yang pandai cari duit, tak kira lah hang pembangkang ke hang kerajaan, tetapi bijak cari duit. Cuba hangpa tengok Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mana mai duit dia sebelum-sebelum ni? Dia bekas menjadi menteri pendidikan, menteri pertanian, timbalan Perdana Menteri, menteri kewangan. Bayangkan, waktu dia masuk penjara, proses mahkamah apa semua, tak ada gaji disekat. Bayangkan, apabila dia keluar daripada penjara, dia diampunkan, dibersihkan, dia dapat claim balik daripada, tak tahulah, kemungkinan daripada 1998 gaji dia yang daripada first gaji dia disekat sehinggalah hari yang dia keluar daripada penjara. Of course dia dapat duit yang banyak. Sebab apa? Gaji dia selama ni gaji disekat, allowance, pencen semua disekat dan dibayar seketul. Dia ada duit. Cuba hamba tengok, dia manfaatkan tara mana. Itu pun duit yang dapat tu pun dia tak mampu untuk nak menampung kos repair rumah dia dekat Segambut. Dia terpaksa jual dan sekarang dia duduk di rumah sewa. So dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim menang mahkamah lagi, menang itu, menang ni, menang saman apa semua, dia korbankan duit dia kepada rakyat, korbankan kepada tempat dia, kan? Malah dia pula presiden parti, of course dia kena ambil duit tu letak di dalam parti dia untuk parti dia buat nama kerja. Itu barulah orang kata manfaatkan, bijak mencari duit, bukannya dengan sakau mencuri apa semua. Okey, satu bab. Sekarang ni yang aku cakap tadi, pembangkang memang tak pernah dapat duit. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim pun offer, kalau hampa nak peruntukan, boleh mai berunding. Hampa jangan gunakan zaman Ismail Sabri. Ismail Sabri, dia boleh bagi peruntukan kepada pembangkang ketika itu Pakatan Harapan, disebabkan Pakatan Harapan bersetuju dengan Ismail Sabri buat MOU, tidak tumbangkan kerajaan, menyokong dasar-dasar kerajaan dan juga meluluskan apa tuntutan-tuntutan daripada pembangkang waktu itu. Dan Ismail Sabri bersetuju dan ketua pembangkang dan lagi beberapa orang daripada pihak pembangkang bersetuju. Sebab tu pembangkang dapat peruntukan sama rata, disebabkan pembangkang daripada Pakatan Harapan dan zaman Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang bersetuju supaya tidak tumbangkan kerajaan. So of course dapatlah sama rata. Seperti itulah yang diminta oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pembangkang sekarang ini, datang berunding dengan timbalan Perdana Menteri, bukan berunding dengan Anwar Ibrahim, bukan berunding dengan Zahid Hamidi. Tak, ni dengan Wabi Fazilah. Kita tahu Wabi Fazilah ni adalah seorang yang lembut, yang cool, yang relax. Tu pun sampai hari ni depa tak mai berunding. Lepas tu keluar daripada Dewan, duduk menjerit kepada rakyat, pembangkang tak dapat peruntukan, duduk menghasut rakyat, duduk memperbodohkan rakyat. Sedangkan Anwar Ibrahim dah letak dah jalan untuk berunding, tapi apa tak mai berunding. Kemungkinan besar apabila tindakan yang dibuat oleh ahli parlimen Kuala Kangsar, insya-Allah memang akan ada beberapa orang lagi akan mengikuti tindakan ahli parlimen Kuala Kangsar. Dan kita boleh tengok beberapa orang ahli parlimen yang sangat-sangat memerlukan peruntukan dan beberapa orang ahli-ahli parlimen baru yang sebelum ni hanya orang biasa, ada pencik askar seperti mana ahli parlimen Ketere, dia pun dia tahu dia memerlukan duit. So memang dialah yang terpaling bersuara soal peruntukan. So sehingga kan dia, aku dah buat video dia kan. Jadi memang kita tahu dia memerlukan duit, tapi datanglah berunding dan insya-Allah memang ada lagi beberapa orang yang akan ikut tindakan ahli parlimen Kuala Kangsar ni, dan kita harap memang insya-Allah lah sangat-sangat ramai. Jadi itulah apabila ahli parlimen Kuala Kangsar ni dia macam dia keluarkan kenyataan menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, pihak walaun untik depa menyerang ahli parlimen Kuala Kangsar ni sangat-sangat, sehingga kan sehari lebih lepas itu ketua pembangkang keluarkan kenyataan kata dia diugut, dia diugut oleh SPRM lah, dia diugut pelbagai lah
kan. Tapi sampai hari ni depa tak dapat buktikan. Buatlah laporan polis, buktikan kenyataan Hamzah tu adalah benar. Sebab alasan yang diberikan oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar demi peruntukan untuk nak dapatkan dana untuk bantu rakyat di parlimen dia, bukannya untuk nak enjoy, untuk nak dapat tempat. Kalau betul-betul dia tu macam diugut oleh pihak kerajaan, of course dia akan meninggalkan Parti Bersatu. Dia pun tahu kalau dia tinggalkan Parti Bersatu, dia kira kursi dia tu akan digugurkan. So dia kenyataan dia tu memang dia kata dia tetap menyokong dan juga kukuh bersama dengan Parti Bersatu. So no problem. Dia semata-mata dia menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebab dia nak peruntukan. Sepatutnya tindakan yang dibuat tu oleh Hamzah Zainuddin, bukan oleh ahli Parlimen Kuala Kangsar. Hamzah Zainuddin yang sepatutnya mai berunding untuk nak dapatkan peruntukan, tapi sampai sekarang pun tak buat lagi, kan. Jadi itulah, kan, sudah pada pendapat aku kemungkinan besar untuk pilihan raya yang ke-16 mungkinlah ahli parlimen ni akan ditendang, kan, disebabkan dia tak bersama dengan Muhyiddin Yassin. Disebabkan dia tak bersungguh-sungguh mendengar kata-kata arahan Ketua Pembangkang dan juga Muhyiddin Yassin. Kita nampak macam tu. Dia of course mulai saat 2 hari lepas tu dia akan disisihkan sehinggalah pilihan raya yang ke-16. Sebab Muhyiddin Yassin pun dia pun tak berani. Dia pun tak akan berani pecat punya. Sebab apabila Muhyiddin Yassin Parti Bersatu ke PN ke pecat ahli Parlimen Kuala Kangsar, kerusi itu ahli parlimen tu boleh bawa pergi duduk dengan orang lain. Kerusi itu tidak digugurkan, melainkan dia sendiri yang melompat, ahli Parlimen Kuala Kangsar yang melompat, barulah kerusi itu gugur, barulah akan diadakan pilihan raya kecil. Tapi dia macam itulah, kita pun tak faham, provok lebih-lebih sikit, kan. Provok Muhyiddin lebih-lebih sikit sehingga kan Muhyiddin pecat apabila Muhyiddin Yassin pecat boleh bawa lah kerusi tu duduk dekat kepada pihak kerajaan. Kemungkinan besar untuk PRU hak yang ke-16 ada rezeki untuk bertanding, tapi macam mustahil kot. Mungkin mustahil dia akan kalau nanti dia dipecat dan ahli parlimen tu dia macam dia bersama dengan pihak kerajaan perpaduan, tak kira Pakatan Harapan ke BN ke, kalau PRU 16 ni sangat-sangat mustahil lah kalau dia akan dicalonkan oleh pihak kerajaan perpaduan. Kemungkinan besar tidak dicalonkan. Jadi itulah pada pendapat aku, Hamzah Zainuddin, jangan salahkan orang, salahkan diri hang dulu Hamzah. And minyak tu menghantar balik, yang mana yang masih duduk sorok sampai hari ni menghantar balik, bagilah kepada rakyat. Tindakan ahli Parlimen Kuala Kangsar pun demi rakyat, sebab dia sayang, sebab dia memikirkan rakyat, sebab tu dia berani ambil tindakan tu, disebabkan dia berani buat satu tindakan yang menakutkan, yang memberi ancaman terhadap diri dia sendiri. Tak kira lah daripada pihak walaun, daripada pihak-pihak pengundi dia ke, ataupun daripada pihak-pihak parti dia ke, kepimpinan parti ke, of course lah dia memang akan ada ancaman. So memang dia berani, kita respect dia, kita harapkan dia dapat buat pilihan yang terbaik supaya Allah tunjuk jalan yang benar kepada Perikatan Nasional. Dan kita mengharapkan insya-Allah akan ada lebih ramai yang akan menyokong kerajaan perpaduan. Okey, terima kasih banyak. Boleh subscribe, like, komen dan share. Hantar gambar ampang tu. Assalamualaikum.